Assalamualaikum dan hai semua pendengar Fiction Syasha. Dan terima kasih kepada admin kalau siarkan cerita aku nih. Nama aku Utsman. Cerita aku nih rasanya mungkin tidak berapa seram, tapi pengalaman yang berlaku kepada aku nih sampai sekarang aku masih ingat. Dan tidak dinafikan, sesuatu yang buruk berlaku kepada kita mungkin akan berefek kepada kita, tapi tidak kepada mereka. Pengalaman ini berlaku pada tahun 2013. Waktu itu aku darjah 5. Kisahnya begini. Ibu dan ayah aku nih adalah ustadz dan ustazah di sebuah sekolah agama. Sekolah yang mereka mengajar tuh adalah sekolah yang berasrama. Ada lelaki dan ada perempuan. Sekolah dan asrama tuh di dalam sebuah kampung. Dan tempat tinggal kami sekeluarga pula dekat di kawasan sekolah tuh. Sekolah tuh ada sebuah masjid. Setiap hari kesemua pelajar lelaki dan juga perempuan wajib sholat 5 waktu di masjid tuh. Setiap hari ibu ayah aku nih pergi mengajar dan sholat. Memang ibu ayah aku hanya berjalan kaki aja, sebab masjid dan sekolah tuh memang betul-betul berada di depan rumah kami. Pergi tidak sampai 5 menit pun, sebab memang dekat sangat. Sekolah di negeri Kelantan cuti pada hari Jumat dan Sabtu, tak sama dengan di Kuala Lumpur, di mana di Kuala Lumpur cuti pada hari Sabtu dan Ahad. Nak dijadikan cerita, hari Kamis malam Jumat tuh, aku sholat Isya di masjid. Dan selepas habis sholat Isya, aku pergi jumpa Izudin, pelajar ayah aku. Aku jumpa dia dan ajak dia tidur di masjid pada malam tuh, sebab esok tiada kelas. Aku masa kecil dulu sangat suka tidur di masjid. Tak tahu kenapa. Mungkin masa tu aku masih budak dan berasa seronok tidur dalam masjid. Aku sepakat dengan Izudin jumpa di masjid tu pada pukul 1 pagi. Selepas mengajak Izudin tidur di masjid, aku terus keluar dari masjid ingin balik ke rumah. Semasa balik ke rumah selepas sholat Isya tu, waktu tu aku terserempak dengan 2 orang pelajar ayah aku, lelaki dan perempuan, di depan pintu masjid, sedang berbual-bual sesama mereka. Tapi, korang jangan salah faham tau. Diorang ni bukan bercinta atau apa. Diorang tu adik-beradik. Sampai saja di rumah, aku buat kerja aku, macam hari-hari biasa aku. Makan malam, main phone, tengok TV, dan buat kerja sekolah yang mana ada. Dan juga main game di PC. Sehinggalah pada pukul 1 pagi, seperti dijanjikan, bertemu di masjid. Aku pun pergi ambil barang-barang tidur aku yang berada di bilik. Aku mengambil selimut dan bantal untuk tidur di masjid malam tu. Selepas bersiap-siap mengambil barang tidur, terus aku keluar dari rumah, pergi ke masjid tu. Korang cuba bayangkan, pukul 1 pagi memang gelap, tambah pula di kampung. Dan semasa berjalan ke masjid tu, aku memang tak bawa lampu. Malam tu memang sangat sejuk. Di masjid malam tu, lampu semua tutup, kecuali lampu kubah dan menara masjid Jah yang tak ditutup. Pada malam Jumaat tu, aku tak fikir langsung pasal hantu ataupun benda yang menyeramkan. Kebiasaan budak-budak akan fikir benda menyeramkan, seperti hantu kalau berjalan di tempat yang gelap. Tapi aku ketika tu memang tak fikir benda macam tu. Semasa berjalan menuju ke masjid pada malam tu, aku berjalan sambil memandang ke atas menara masjid, melihat lampu-lampu menara yang menyala. Ketika berjalan sambil melihat lampu menara tu, aku ternampak seperti ada kepala keluar,
sedang mengintai aku tengah berjalan. Macam ada susuk tubuh sedang bersembunyi di belakang menara yang tinggi itu, sambil mengintai aku yang sedang berjalan seorang diri. Tapi aku waktu itu masih lagi tak fikir pelik-pelik, sehinggalah berjalan sampai ke tandas masjid perempuan. Dari rumah sehingga sampai di tandas masjid perempuan tu, aku ketika tu memang hanya tengok menara masjid jah, tidak memandang ke arah lain. Sehinggalah sampai di tandas masjid perempuan, susuk tubuh sedang bersembunyi yang aku lihat di belakang menara tinggi masjid, sedang mengintai aku ketika itu pun keluar. Dia keluar dan berdiri di atas bumbung masjid. Tubuhnya menghadap ke arah aku. Aku masih ingat lagi makhluk itu sampai sekarang. Dia berjubah putih, rambut yang panjang menutupi wajah, sehingga seseorang tidak dapat melihat wajahnya. Aku sedang berjalan ketika itu, terus berhenti dan tidak terkata. Terkejut, takut, semua perasaan ada ketika itu. Sampai suara pun tak dapat aku nak keluarkan. Sebab waktu itu aku nak baca doa. Tapi bacaan aku waktu itu memang gagap. Aku tak dapat baca dengan betul. Masa tu aku baca apa yang melintasi kepala aku jah. Aku baca surah yang mana aku belajar di sekolah. Tapi untuk darjah 5 ni, banyak manalah sangat aku hafal di sekolah. Sehinggalah aku terbaca doa makan. Ketika tu aku tak fikir dah doa tu doa makan ke apa. Yang aku fikir waktu tu, asalkan ada ayat-ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulut aku, supaya makhluk tu pergi. Dengan sedikit keberanian, aku pun cuba memberanikan diri, pandang ke atas bumbung masjid. Dan makhluk tu masih ada dan masih berdiri memandang ke arah aku yang berhenti berjalan. Aku waktu tu hanya dapat berjalan, itu pun kaki tergetar-getar. Berjalan tergetar-getar sambil mata memandang ke arah makhluk tu. Bila aku cuba jalan ke depan, makhluk tu ikut aku ke depan juga. Langkah aku terus berhenti, sebab dia ke depan juga. Bila mana aku undur ke belakang, dia turut ikut aku undur. Aku sangatlah bodoh ketika tu, bila mana aku teringat balik cerita ni. Sepatutnya aku lari balik ke rumah. Aku patut lari, tapi aku masih tengok makhluk tu yang berada di atas bumbung. Berbalik kepada cerita, aku cuba balik pergi ke depan kali kedua, tapi dia ke depan juga. Tetapi ketika tu, tiba-tiba aja aku dapat rasa balik kaki aku. Ini kali ketiga. Selepas aku dapat rasa balik kaki aku, kali yang ketiga ni, terus aku lari tak fikir panjang. Lari ke depan dengan penuh keberanian sambil memejam mata. Sehinggalah sampai di tengah kawasan masjid, aku terjumpa balik dengan mereka 2 orang yang sedang berbual-bual tadi. Alhamdulillah, mujur mereka masih ada. Hanya Allah sahaja yang tahu betapa bersyukurnya aku sebab ada orang di masjid ketika tu. Aku terus keluar dari masjid, pergi ke asrama mencari Izzuddin. Malam tu, aku jumpa Izzuddin. Aku terus ceritakan kepada Izzuddin apa yang telah berlaku kepada aku waktu aku ke masjid tadi. Esok paginya, aku pergi tengok bumbung masjid. Takut-takut, sebenarnya aku lihat malam semalam, sebenarnya bukan hantu. Tapi ada barang atau kain putih tergantung di bumbung. Tapi memang tak ada pun sesuatu di bumbung tu, seperti kain atau benda lain. Dan selepas kejadian tu, aku tak berani dah balik rumah lewat ataupun lalu di masjid pada waktu malam ketika tiada orang. Tidak ada sesekali, walaupun makhluk tu hanya menunjukkan dirinya aja. Tidak mengganggu aku seperti cerita yang selalu aku dapat dari orang lain, di mana sampai hantu ikut balik rumah, sampai orang tu kena kacau dan kena bawa jumpa ustaz
atau pergi berubat. Walaupun aku bukan sampai ke tahap macam tu, tapi pengalaman seram tu memberi kesan kepada aku sampai sekarang. Aku tak tahu nak jelaskan memberi kesan macam mana, tapi selepas kejadian tu, dia macam bagi aku trauma. Sudah 8 tahun kisah seram ni, tapi aku masih ingat sampai sekarang. Okeylah, sekian saja cerita aku kali ini. Terima kasih semua sebab sudi mendengar. Sekian. Assalamualaikum semua. Hari ini aku nak kongsikan cerita seram dan juga pelik yang pernah jadi dalam hidup aku. Sekitar tahun 2016, waktu tu aku masih seorang pelajar dan menuntut di sebuah institusi tempatan di Negeri Sembilan. Aku ditempatkan di dom paling atas, di hujung koridor kanan, berdekatan dengan tangga. Waktu tu, aku berkongsi bilik tu dengan seorang senior yang seumur dengan aku. Semuanya nampak normal, sehinggalah lepas habis aku susun barang-barang aku dalam bilik aku tu, aku pun decide untuk bersihkan diri sebelum aku turun untuk jumpa dengan kawan-kawan aku yang lain, yang waktu tu untuk makan petang. Aku pun ambil tuala, baldi yang berisi alat-alat mandian dan juga baju, lalu menuju ke bilik air yang paling dekat dengan bilik aku. Boleh dikatakan hanya dalam 10 langkah je dah sampai ke tandas tu. Tapi perasaan pelik tu tiba-tiba datang bila aku jejak kaki aku di muka pintu tandas tu. Aku dah mula rasa tak sedap hati. Satu badan aku meremang. Tapi aku ni beranikan diri aku sebab masa dah makin suntuk, disebabkan aku dah ambil masa yang lama untuk kemaskan barang tadi. Lepas tu, langkah kaki aku kuat dan masuk je ke tandas tu, aku nampak ada 3 buah tandas yang lengkap dengan shower. Berhadapannya pula ada sebuah parah yang panjang untuk kegunaan membasuh baju. Tanpa lengahkan masa, aku pun masuk ke tandas kedua atau yang paling tengah. Tengah aku mandi tu, aku dengar derapan langkah. Bunyi tu datang dari selipar tandas yang kebiasaannya belajar asrama gunakan. Dalam hati aku, rasa lega jugalah sebab at least ada orang yang temankan aku mandi. Tiba-tiba, bunyi pintu tandas dikunci di sebelah bilik mandi aku. Tak lama lepas tu, kedengaran bunyi shower. Hampir 15 minit dalam tandas, aku pun bersiap dengan hanya memakai baju dan tuala. Aku pun keluar untuk bertegur sapa dengan orang yang mandi di sebelah tadi. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Bila aku keluar, aku tengok dah tak ada orang dalam tandas tu. Aku dah mula pelik dan rasa seram sejuk. Masa tu, aku cuba fikir positif. Mungkin dia keluar lebih awal dari aku tadi. Tapi, aku masih tak sedap hati. Aku pun beranikan diri untuk cek bilik air di sebelah kiri dan kanan tandas yang aku mandi tadi. Satu carutan keluar dari mulut aku tanpa sengaja. Kering. Lantai tandas tu kering. Yang basah cuma tandas tengah yang aku baru je gunakan tadi. Terus meremang satu badan aku. Dan aku cepat-cepat ambil barang aku dan langkah keluar secepat mungkin. Rasa macam tak jejak tanah pun waktu tu. Dan aku tak habis fikir yang masuk tadi tu siapa. Kejadian pelik ni tak berhenti sampai sini je. Malah berterusan sampailah ke akhir semester. Aku selalu tertanya-tanya
Kenapa setiap kali aku mandi, tak pernah aku jumpa orang lain. Selain ada satu kali itu, aku nak mandi. Aku terserempak dengan seorang perempuan ni, tengah basuh baju dekat depan tandas tu. Aura yang aku rasa bila berdekatan dengan dia tu, tak tahu nak cakap macam mana. Seram sejuk, meremang je rasa. Tapi, disebabkan aku ni peramah orangnya, aku cuba untuk berbahasa basi. Tanya siapa nama, kos apa, dan duduk bilik berapa. Tapi, sepanjang aku tanya soalan tu, dia tak pernah jawab. Cuma pamerkan muka dingin dan tak pernah senyum. Jangankan orang lain, roommate aku sendiri pun, aku tak pernah terserempak kalau dalam bilik air tu. Aku jadi muskil, tapi aku diamkan je. Sampailah penghujung semester tu dan sampai cuti semester. Dan tibalah masa untuk balik ke rumah masing-masing. Lepas tu, aku beranikan diri tanya dekat roommate aku. Fin, Ida nak tanyalah, selalu Fin mandi dekat mana? Sebab Ida tak pernah nampak atau terserempak dengan Fin. Fin ni pun jawab, yang dia selalu mandi tandas di hujung koridor belah kiri ni. Aku dah mula rasa pelik, tapi masih tanya. Oh, iya kah? Kenapa tak mandi tandas yang kanan ni? Kan paling dekat dengan bilik kita. Buka pintu je, dah nampak dah. Tandas yang dekat bilik kita ni, tak pernah orang koridor ni pergilah Ida. Sepaip selalu tak fungsi. Lepas tu, lighting tandas tu gelap, walaupun siang buta. Lagipun, Fin pernah nak masuk, tapi tak jadi. Sebab tiba-tiba meremang, tak sedap hati. Fin sanggup pergi yang jauh dari pergi yang dekat dengan bilik kita ni. Aku dapat rasa yang muka aku ni terus pucat. Dan tangan aku mula sejuk, tanda aku ketakutan. Maknanya, selama ni, aku seorang je yang pergi tandas tu sepanjang 6 bulan. Patutlah tak pernah nampak muka-muka budak koridor ni. Enya, muka budak perempuan kedip itu pun aku tak pernah jumpa. Even waktu perjumpaan ketua aras dengan budak-budak dom. Jadi siapa dia? Patutlah kerek semacam, pucat semacam mukanya. Rupanya bukan orang. Kisah ni walaupun dah 4 tahun lalu, tapi masih segar di ingatan aku. Sebab pengalaman paling menyeramkan dan pelik yang pernah terjadi sepanjang 24 tahun aku hidup. Persoalan yang sering kali aku tertanya-tanya, kenapa lantai mandi tak pernah basah? Walaupun aku tahu budak perempuan tu baru je lepas mandi. Maklumlah, aku ni mandi bak puteri bersiram. Selagi tak tercabut kulit tu aku sental, selagi tu rasa tak bersih. Tu yang alih-alih keluar, dah hilang budak tu. Bila roommate aku tahu yang selama ni aku mandi dekat tandas dekat bilik kami tu, dia pun ikut takut. Dan bila dia ajak aku pergi tandas yang belah kiri tu, terus aku terkejut. Mana taknya, beza 100% dari yang biasa aku masuk. Bersih terjaga, mungkin sebab selalu digunakan. Dan siap ada pokok kecil lagi, ditanam dalam pasu. Dan lampu pun on point sangat. Nak banding dengan tandas selalu aku pergi tu, ya Allah, dah macam masuk rumah hantu. Dengan gelapnya, dengan sepinya, macam tak ada orang guna kecuali aku. Aku pun tak tahu nak kata aku ni berani atau bodoh ke aku ni. Itu semua pengalaman pahit manis waktu belajar dulu. Confirm tak boleh lupa. Dan untuk pengetahuan korang, selama 6 bulan menjadi penghuni sementara di dom tu, beberapa pengalaman seram bunyi tingkap diketuk pukul 3 pagi. Dihimpit waktu tidur, dan macam-macam lagi lah yang aku alami disebabkan roommate aku tu selalu fly bilik. Dan tinggallah aku sendiri dan ditemani oleh makhluk-makhluk yang nakal ni. InsyaAllah,
Jika aku rajin, nanti aku akan cerita lagi pasal ketukan tingkap pukul 3 pagi itu. Dan orang memberi salam. Oke lah, sampai jumpa nanti semua. Terima kasih sebab dengar cerita aku nih.